Assalamualaikum dan selamat hari sahabat trader. Tadi kita dah tengok analisis untuk Dow Jones. Tadi kita dah tengok analisis untuk Nasdaq dan sekarang kita tengok analisis untuk Dow Jones pula. Untuk Dow Jones sama juga. Kalau kita lihat pada hari Jumaat lepas ada satu rejection di R1 ini, R1 daily, dan kemudian price turun. Kita tengok dulu di R1 tu ada apa. Di R1 tu bersamaan dengan apa punya untuk monthly ataupun weekly. So kita buka CPR Advance dan tukarkan kepada monthly punya pivot dan tengok pada daily. Okey, rejection pada hari Jumaat lepas adalah di M2 di M2 dan price masih belum sampai lagi R1 sebab range dia daripada pivot point ke R1 ini agak jauh untuk monthly punya pivot bagi Dow Jones. Okey, jadi kalau kita tengok hari ni sekejap saya tarik dulu kejap. Okey, kalau kita tengok hari ni besar kemungkinan price boleh turun dulu sampai ke sini sampai ke top CPR. Okey, kita marking dulu seperti biasa, kita marking dulu M2 ini untuk monthly sebab di sini adalah tempat price berhenti yang terakhir pada minggu lepas. Tukarkan jadi kali hijau supaya kita tak keliru. Dan kemudian kita tandakan CPR. Sebab apa? Sebab range antara M2 dan top CPR ini price berada dalam kurungan itulah, dalam lingkungan itu. Kurungan pula, dalam lingkungan itu tandakan pivot point. Okey, dan kalau dia breakout, dia cari mana? Dia cari R1. Tandakan dia R1 ini. Tandakan R1 ni. Kalau tak nak tanda pun tak apa, tapi tanda je dulu untuk memudahkan kita melihat jangkaan-jangkaan mana dia nak pergi. Kemudian tukarkan kepada weekly punya pivot. Tukarkan kepada weekly punya pivot dan tengok pada H4. Tengok pada H4. Jika anda tengok, ini adalah pivot weekly yang baru. CPR dia menaik. Dia berbeza dengan Nasdaq. Nasdaq dia CPR minggu lepas. Sekejap, kita tengok mingguan ni. Mingguan weekly. Okay. Mingguan untuk Nasdaq dia dari sama-sama, sorry. Minggu lepas dia turun dan dia naik. Yang di sini dia naik dia sama juga. Saya perasan sebab saya salah tengok sebab saya tengok daily pada asalnya tadi. Okay, tak apa. Tukarkan balik pada daily untuk Nasdaq. Jadi kita tengok balik pada Dow Jones. Kita tengok CPR dia adalah masih lagi menaik. Jadi minggu ini dia buka di atas pivot point weekly. Jadi ada besar kemungkinan dia akan naik dulu dan kemudian dia turun. Itulah jangkaan untuk weekly lah. Jangkaan untuk weekly, kalau kita tengok ada mungkin dia akan naik sampai ke M2. Dia cuba lagi untuk M2 dan kemudian mungkin dia boleh break M2 ni, mencari R1 dan baru dia turun. Ini adalah untuk minggu ni lah. Mungkin kalau tak pun dia akan reject dekat M2 tu dan kemudian dia akan turun ke bawah lagi. Itu untuk sepanjang seminggu. Okey, kita tengok balik. Kita tandakan weekly punya pivot. Weekly punya pivot. Kita tandakan weekly punya pivot. Weekly punya pivot seperti biasa kita tukarkan menjadi color ni apa? Dark violet ni. Tak kisah anda nak pakai color apa, asalkan anda tahu anda faham. Dan M2 ni, M2 untuk monthly tadi dia bersamaan juga M2 untuk weekly. Okey, kita tengok balik ni weekly. Okey, monthly. Monthly nampak M2 monthly bersamaan dengan M2 weekly. M2 weekly. Okey, monthly bersama weekly. Untuk weekly, yes, ada bersamaan.
M2 monthly bersama dengan M2 weekly. Jadi di sini besar kemungkinan dia adalah satu strong resistance untuk dia terus naik. Dia agak sukar, selagi dia tak break dia tak akan boleh naik lagi lah. Okey, dah tandakan pivot point itu, kita tandakan juga top CPR untuk weekly. Dan kita tengok, cuba kita tengok balik. Dia ada tempat yang sama tau ni. Dia double. Takkan kita nak tanda double macam tu kan? Tak apa, biarkan saja. Kemudian kita tukarkan jadi daily. Kita tukar menjadi daily dan tengok pada H1. Okey, untuk pada H1 kalau kita tahu, kalau kita nampak hari ni price dia muncul ataupun open price hari ni di bawah pivot point ini, di bawah pivot point. Jadinya kalau kita tengok di sini ada satu R1 untuk daily, dan kita boleh ambil di sini sebagai satu zone, tapi dia besar sikit lah. Zone ni agak besar. Yes, zone ni agak besar. Kalau anda nak kecilkan pun boleh, tapi zone ini besar untuk ni. Jadi bila dia masuk tu, bila zone besar, anda kena tunggu dia masuk, betul-betul masuk. Betul-betul dia masuk, barulah anda entry. Nak cantik, tunggu dia betul-betul dah dekat dengan R1 ini baru entry. Jadi stop loss taklah terlalu jauh. Biasa stop loss kita ini pun jauh sangat ni. Ini pun dah jauh, dah 82 pip kalau nak ke atas ni. Daripada sini ke sini pun dah 82 pip. Agak jauh jugalah. Sebab tu saya selalu pesan untuk Dow Jones sini adalah bagi mereka yang mempunyai capital yang besar. Kan ada margin besar boleh trade Dow Jones lagi, sebab margin dia agak tinggi berbanding dengan Nasdaq. Tapi tak apa, saya bagi juga mapping ni. Jadinya kita tunggu di area R1 ini adalah satu area yang kita boleh nampak lah berpotensi, satu tempat yang berpotensi untuk turun lah. Jadinya kalau kita tengok R1 ni tempat yang berpotensi untuk turun. Jadi kita marking dulu. Dan kalau kita tengok di area S2 ini mungkin boleh jadikan tempat untuk kita buy. Di S2 ini adalah tempat area untuk kita buy lah. Ini range dia. Untuk S2 ini adalah buy di S2 ini. Okey, S2 ini tempat kita buy. Ini tempat yang cantik lah. Tapi kita kena tunggu dia break untuk dua weekly punya line ni. Ada weekly punya line, ada dua ni. Jadi kalau dia break ke bawah, memang cantik lah untuk buy. Sebenarnya S1 ni sebenarnya kita dah boleh buy dah. Adalah tempat yang cantik juga untuk buy, tapi sebab dia terlalu rapat, saya takut dia akan tembus kepada S2. Jadi anda kena tunggu dekat S2 tu lebih selamat lah. S2 dan S3 ni, S3 pun cantik untuk buy. Tapi range kita tengok dulu dua zone ini, zone R1 dan juga zone S2. Okey, ini adalah untuk, jap saya bagi harga dia. Saya bagi harga dia, pivot range sekejap jangkaan. Okey, pivot price. Pivot price. Okey, ini adalah jangkaan dia. Ini adalah harga dia, anda boleh tengok harga dia. Nampak di sini. Jadi untuk Dow Jones sini, inilah range dia. Tunggu dekat R1 lebih selamat lah bagi saya, dan juga S2. R1 kita cari sell, S2 kita cari buy. Walaupun direction hari ni kalau kita tengok sebenarnya dia beza sikit dengan Nasdaq tu. Saya kata dia beza sikit dengan Nasdaq. Apa perbezaan dia dengan Nasdaq adalah lower price hari Jumaat lower price hari Jumaat lebih tinggi daripada lower price hari Isnin. Dia lebih tinggi daripada hari Khamis. Jadinya kebiasaan seperti ini kita cari buy. Cuma apabila Nasdaq cari sell, kita kebiasaan Dow Jones dia akan follow lah. Cuma kita tak tahu mana satu sampai dulu. Okey, fokus kat situ, nak cari sell.
Mungkin juga Dow Jones ni dalam keadaan sideways lah untuk hari ni. Jadi yang penting bila sampai ke R1 boleh fokus untuk cari sell dululah. Ingat pesan saya, bagi margin yang tak besar boleh fokus pada Nasdaq, dan mereka yang ada margin besar bolehlah trade untuk Dow Jones juga. Okey, terima kasih. Kita tengok dalam masa 4 jam. Sekarang pukul apa? Sekarang pukul 2. So saya 2.18. So kita tengok dalam masa 4 jam lagi. Dalam 4 jam lagi nanti saya update macam mana. Baik, Assalamualaikum.